Assalamualaikum semua. Jom belajar sains bersama Cikgu Aimi. Sains tahun 2, tajuk sumber cahaya, terang dan gelap. Baiklah, kita pergi kepada tajuk sumber cahaya. Ya? Cahaya merupakan keperluan penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Kerana dengan cahayalah kita dapat melihat dengan jelas keadaan di sekeliling kita. Ya? Cahaya diperoleh daripada pelbagai sumber. Dan hari ini cikgu nak kamu ingat 3 sumber cahaya yang perlu kamu tahu, iaitu matahari, lampu dan api. 3 sumber cahaya yang perlu kamu ingat ialah matahari, lampu dan api. Baiklah, kita pergi kepada sumber cahaya yang pertama, iaitu matahari. Ya, matahari biasanya kelihatan pada waktu siang, ya. Dan matahari merupakan sumber utama cahaya. Matahari merupakan sumber cahaya semula jadi. Apa maksud semula jadi? Semula jadi ni maksudnya bukan ciptaan manusia, tetapi telah wujud dan dicipta oleh Tuhan, ya. Okey, seterusnya lampu. Sumber cahaya yang kedua ialah lampu. Okey, lampu terdiri daripada pelbagai jenis lampu, iaitu lampu jalan, lampu suluh dan lampu kereta. Cikgu pasti kamu juga boleh berikan contoh lain ataupun lampu, contoh-contoh lampu yang kamu tahu, ya. Contohnya lampu rumah, lampu dari handphone kamu, ya. Seterusnya api. Sumber cahaya yang ketiga ialah api. Api dapat diperolehi daripada nyalaan lilin, unggun api, pelita dan obor. Ya, ini adalah contoh-contoh bagi sumber cahaya dari api. Ya. Seterusnya, kita lihat pula perbandingan keadaan terang dan gelap. Aktivitinya ialah lakarkan sekuntum bunga raya pada petak A. Lihat, apabila kita lakarkan bunga raya dalam keadaan mata yang terbuka, dalam keadaan yang terang, inilah hasilnya. Kemudian, tutup mata dan lakarkan sekuntum bunga raya pada petak B. Jadi, di petak B ini, bunga raya dilakarkan dengan keadaan mata tertutup. Lihat hasilnya. Ya? Okey, lihat hasilnya. Nampak tak perbezaan antara dua ni? Ya? Dalam keadaan kita melakar mata terbuka dengan mata tertutup. Baiklah. Jawab soalan berikut berdasarkan lakaran di atas. Gambar bunga raya boleh dilakar dengan apa? Keadaan terang. Dalam keadaan terang dapat dilakar dengan sempurna, ya, kerana adanya cahaya. Yang kedua, gambar bunga raya tidak dapat dilakar dengan sempurna dalam keadaan apa? Terang atau gelap? Ya, tidak dapat dilakar dengan sempurna dalam keadaan gelap. Baiklah. Yang ketiga, hasil lakaran bunga raya pada kotak yang mana lebih baik? A atau B? Ya, kotak A lebih baik daripada hasil lakaran pada kotak B. Ya, ini adalah latihan yang terdapat dalam buku aktiviti kamu, muka surat 38. Jadi, cikgu harap kamu dapat cuba buat aktiviti ini dengan berlakar sekuntum bunga dengan keadaan terang, mata terbuka, dan di kotak B dalam keadaan mata tertutup. Dan kamu lihat hasilnya, ya. Baiklah. Seterusnya, kita akan buat perbandingan situasi dalam keadaan terang dan situasi dalam keadaan gelap. Dua-dua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Baiklah, kita lihat dulu situasi dalam keadaan terang.
Dalam keadaan terang, tengok ni cikgu letak ikon senyum. Dalam keadaan terang, apa kelebihan dia ialah kita dapat menulis dengan lebih baik. Tulisan akan lebih cantik dalam keadaan terang. Kalau kamu menulis dalam keadaan gelap, macam tadi aktiviti melukis gambar. Kalau kamu pejam mata kan gelap, tak dapat melukis dengan baik. Ya, begitu juga dengan tulisan. Tulisan akan lebih cantik dalam keadaan terang. Ya. Seterusnya, mudah untuk kamu berlari. Ialah sebab kamu nampak apa yang ada di sekeliling kamu. Jadi, kamu boleh berlari dengan selamat. Boleh nampak batu kat mana, kawan kat mana. Jadi, tidaklah terlanggar objek-objek di sekeliling kamu. Ya. Dan yang ketiga, dalam keadaan terang juga mudah untuk kamu membaca. Kerana kamu nampak tulisan yang terdapat dalam buku itu dengan lebih jelas. Tetapi, apa yang kamu akan hadapi dalam keadaan terang? Nampak ikon aku tidak selesa ni. Okey. Baik, dalam keadaan terang, kamu sukar untuk tidur. Jadi nak tidur tu, jadi mata tu silau. Susah nak tidur. Sebab tu waktu malam biasanya tidur, kita padamkan lampu supaya kamu mudah tidur. Dan dalam keadaan terang juga, jika kamu mahu bermain tanglong, main mercun, bunga api, tidaklah cantik kelihatan. Tak kelihatan menarik. Sebab apa? Cahaya terlalu terang jadi tak nampak cahaya tanglong, tak nampak cahaya bunga api. Jadi kebiasaannya tanglong, bunga api kita mainkan dalam keadaan gelap. Itu pada waktu malam. Ya. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat pula perbandingan situasi dalam keadaan gelap pula. Ya, dalam keadaan gelap. Okey, nampak ni ikon gembira ya. Jadi dalam keadaan gelap, biasanya kamu mudah tidur. Ya. Dan tanglong kelihatan lebih menarik. Nampak ya? Macam tadi gambar tadi, bila main tanglong tu tak nampak menarik pada waktu siang. Tetapi bila kamu main waktu malam, tanglong kelihatan menarik sebab nampak cahaya tanglong yang cantik tu. Ya, begitu juga kalau kamu main bunga api, main mercun. Nampak cantik pada waktu malam di mana keadaan gelap. Ya, jadi nak main tanglong sesuai dalam keadaan yang gelap. Okey? Baik. Tetapi apa pula situasi sukar yang kamu hadapi dalam keadaan gelap? Okey, iaitu yang pertama, tidak dapat menulis atau melukis dengan baik. Sebab kamu tidak dapat melihat dengan jelas, jadi kamu tidak dapat menulis dan melukis dengan baik. Yang kedua, sukar. Dengar perkataan sukar. Bukan suka ya. Sukar. Sukar ni maknanya susah. Sukar untuk berlari. Sebab nampak ni terlanggar-langgar kawan. Sebab keadaan yang gelap. Dan yang ketiga, sukar untuk kamu membaca dalam keadaan gelap. Kerana tulisan tidak kelihatan dengan jelas. Jadi susah untuk kamu membaca. Perkataan sukar ni susah. Ya. Baiklah. Apa yang cikgu buat perbandingan situasi dalam keadaan terang dan gelap tadi sebenarnya adalah panduan untuk kamu jawab soalan ataupun buat latihan di buku aktiviti muka surat 37, 38, 39 dan 40. Okey, di muka surat 37 tu kamu perlu senaraikan sumber cahaya. Ke surat 38 pula, kamu perlu buat aktiviti yang melakarkan bunga raya dalam keadaan mata terbuka dan mata tertutup. Ada di slide yang cikgu jelaskan tadi. Ke surat 39 pula, kamu perlu buat perbandingan. 39 dan 40 ni, perbandingan keadaan terang dan gelap. Kamu boleh tonton video yang cikgu bagi ni. Perbandingan terang dan gelap sebenarnya ada cikgu bagi panduan untuk kamu menjawab soalan tu. Baiklah, selamat belajar di rumah. Semoga kamu tetap semangat. Setakat itu saja, kita akan bertemu lagi pada tajuk seterusnya. Terima kasih.